Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يجوز ذلك أو كما قال حديث حسن riwayat At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Nabi, umur umat aku di antara 60 ke 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Nabi kata tak ramai yang melepasi umur itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini boleh kita jadikan satu panduan untuk kita nak buat persediaan menghadapi mati. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, umur umat dia baina 60 ila 70. Antara 60 ke 70. Kita ambil 70. Kalau malam ni umur kita 55, ada 15 tahun lagi. Maknanya masa yang baki sikit berbanding masa yang sudah pergi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu, kata dia, kuntu jalisan ma'a Abdullah bin Utbah fadzakaru sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ba'dul qaum kana Abu Bakrin akbar min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abdullah قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63 أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Ishaq radhiyallahu anhu. Dia ni tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia wafat tahun 128 Hijrah. Kata dia, kuntu jalisan ma'a Abdullah bin Utbah. Dia kata satu hari
Aku duduk dengan satu orang kawan aku yang bernama Abdullah bin Utbah. Abdullah bin Utbah juga tabi'in. Dia bukan sahabat. Dia tabi'in di kalangan tua. Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia wafat tahun 74 Hijrah. Kata Abu Ishaq, aku duduk dengan Abdullah bin Utbah. Fadzakaru sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Topik ataupun tajuk yang menjadi perbincangan yang ada ramai-ramai pada hari itu ialah tentang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan zaman tu tak ada surat beranak. Tak ada IC. Macam sebahagian daripada orang tua-tua kita. Orang tua-tua dulu. Umur 80, 90, 100 ke atas. Kadang-kadang umur mereka main aci teka. Tak tahu secara pasti. Demikian berlaku di kalangan para sahabat, apatah lagi para tabi'in yang tak dan jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa duduk pakat duk teka, pakat duk agak umur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dul qaum kana Abu Bakr akbar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai itu ada yang kata Abu Bakar lagi tua daripada Nabi masa Abu Bakar meninggal. Dia berkata Sayyidina Abu Bakar lagi tua daripada Nabi pada masa meninggal. Kalau Nabi meninggal 63, mana Abu Bakar tua pada tu. Qala Abdullah, kata Abdullah bin Utbah. Pasal dia ni dan jumpa ramai sahabat Nabi. Kata dia, qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibn 63. Abdullah bin Utbah kata, dia kata dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat umur Nabi 63. Itu pasti, dia kata. Wa mata Abu Bakr wa huwa ibn 63. Dia kata dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq juga wafat umur 63. Itu pasti, dia kata. Wa qutila Umar wa huwa ibn 63. Dan Umar pada hari dia kena bunuh, umurnya 63. Abdullah bin Utbah, dia clear the air, orang putih kata. Bila orang ni kata lagu ni, orang ni kata lagu ni, dia buat ramai, dia clear the air. Dia bagi jelas. No, dia kata, jangan duk cerita macam-macam. Nabi wafat 63, Abu Bakar wafat 63, Sayyidina Umar mati dibunuh 63 umur. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamanna ahadukumul maut, wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Innahu idza mata ahadukum inqata'a 'amaluhu wa innahu la yazidul mu'min 'umruhu illa khairah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan ada di kalangan hampa yang duk angan-angan, duk cita-cita nak mati. Orang Islam tak boleh bercita-cita nak mati. Tak boleh. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu. Nabi kata, dan jangan siapa daripada kalangan kamu yang duk doa nak mati sebelum mai masa mati dia. Walaupun dia sakit, walaupun Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan sakit
yang membawa maut. Ini banyak tuan-tuan. Penyakit yang menjadi silent killer ni. Banyak. Sakit jantung, silent killer. Darah tinggi, silent killer. Orang boleh mati cara mendadak. Walaupun Allah uji kita dengan apa macam penyakit sekalipun, tidak boleh bercita-cita dan tidak boleh berdoa untuk mati. Innahu idza mata ahadukum. Nabi kata kerana apabila mati salah seorang daripada kamu, inqata'a amaluh. Amal kebaikan dia stop. Pasal apa? Pasal orang Islam Allah bagi hidup untuk buat ibadah. Orang Islam Allah bagi hidup untuk buat amal baik. Kalau siapa yang tidak mengambil manfaat umur yang Tuhan bagi kat dia untuk buat baik, dia salah. Bila minta mati dan apabila mati, bermakna kita minta supaya amal baik kita full stop. Maka Nabi SAW kata, innahu idza mata ahadukum. Sesungguhnya apabila mati kamu, inqata'a amaluh. Habis. Tidak ada lagi amalan, tidak ada lagi pahala yang boleh main dekat kita yang mati ni. Dan dalam hadis lain dia kata melainkan 3. Dia beritahu. Apa dia 3 tu? Ilmu yang bermanfaat. Masa hidup ada duk buat, ada duk sebar ilmu, ada duk bagi ilmu dekat adik-beradik, dekat kawan-kawan dan sebagainya. Selagi mana orang tu praktis ilmu yang kita bagi, selagi tu kita dapat pahala walaupun dah mati. Ataupun ada sedekah jariah. Kita ada bagi satu benda yang orang boleh duk guna. Masa pembinaan masjid, kita buh duit kita 1,000. Selagi mana masjid itu digunakan, selagi itulah pahala duk mai kat kita, walaupun kita mati. Ataupun anak yang soleh. Yang kita dah tak ada, dia doa lagi untuk kita. Maka ulama sebahagiannya termasuk Imam Asy-Syafi'i. Dia pegang kemah-kemah hadis ni. Maka Imam Syafi'i kata, tidak ada jalan lain melainkan 3 jalan ini. Imam Syafi'i, imam mazhab kita, dia pegang hadis ini. Dia kata tidak ada sumber lain pahala kepada orang mati melainkan 3 ni. Kerana tu Imam Syafi'i menolak segala baca Quran yang kita buat untuk orang mati dan sebagainya. Imam Syafi'i tolak. Pasal apa? Pasal dia pegang hadis ni. Dan hikmah dia apa dia? Supaya kita tak bergantung ke orang. Kalau tidak, kita masa hidup atas dunia, terus duduk kira agama. Kita kira cari duit. Bila kita mati, dengan duit itu kita beli pahala. Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang ni masa hidup, dia tak buat amal ibadah apa-apa. Dia cari duit sungguh-sungguh. Bila dia mati, dia buang 1 million. Seluruh masjid yang ada di dalam negara ni, buat tahlil, baca Quran untuk dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Imam Asy-Syafi'i dia menolak benda ni. Dia suruh kita buat kerja untuk masa depan kita. Baik amal kita masa hidup atas dunia, insya-Allah baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW kata, wa innahu la yazidul mu'min umruh illa khairah. Nabi SAW kata, sesungguhnya orang mukmin itu sepatutnya tidak bertambah umurnya, melainkan bertambah kebaikannya. Kalau betul kita orang Islam, kalau betul kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mesti jadi orang yang kemarin dengan hari ini, kita hari ini lebih baik. Hari ini dengan esok, insya-Allah esok kita lebih baik pada hari ini. Kerana itu sifat orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak biar diri dia duk takut lama. Dia sentiasa improve, dia sentiasa mempertingkatkan ilmu dan amal dia.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni dapat kita faham bahawa sepatutnya kita makin berumur, makin tambah tua, kita makin kena perelok ibadat kita. Kalau dulu semayang kita ujung waktu, hari ini semayang kita kena awal waktu. Kalau dulu kita tak rajin buat sembahyang sunat, hari ini kena rajin buat sembahyang sunat. Kalau dulu kita tak rajin baca Quran, hari ini kita kena rajin baca Quran. Kalau dulu kita satu orang yang tak suka berzikir, hari ini kita kena berzikir. Dan kalau dulu kita satu orang yang merapu, hari ini kita kena jaga akhlak kita. Jangan merapu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Kata dia, anna a'rabiyan qal, ya Rasulullah, man khairun nas? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umruh wa hasuna amaluh. Atau kama qal, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Daripada Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari satu Arab Badui mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Badui ni tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, man khairun nas? Badui ni dia mai jumpa Nabi, dia bagi satu simple punya soalan dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dalam ramai-ramai manusia ni, siapa yang paling baik? Dalam ramai-ramai orang hak ada ni, orang yang paling baik, orang yang macam mana? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tala umuruh wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik ialah orang yang umur panjang, amal dia baik. Umur dia panjang, umur panjang itu disisi dengan amalan yang baik-baik. Itu orang yang baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u bi haula'id da'awat. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl wal kasal wa arzalil umur wa azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa-doa ini. Tuan Anas ni dia khadam Nabi 10 tahun. 10 tahun segala hal ahwal Nabi dia jaga. Sampai ke ayam Nabi nak berwudu, dia sediakan. Kalau hari dia tidur di rumah Nabi, dia tidur tak jendera. Bunyi Nabi bangkit, dia bangkit. Siap-siap ambil ayam letak di tepi pancong. Nabi keluar, siap dah ayam untuk Nabi berwudu. 10 tahun dia spend masa dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia banyak tahu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Kata dia, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u biha ula'id da'awat. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa-doa ini. Apa dia? Nabi doa, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl. Nabi minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada aku ni ada sifat bakhil. Nabi minta supaya dia ni tak jadi orang kedekut. Wal kasal. Nabi minta, ya Allah, aku minta berlindung daripada aku jadi orang yang penyegan, pemalas.
Wa arzalil umur. Nabi minta, ya Allah, minta supaya aku tidak jadi orang yang umur panjang sampai nyanyuk. Minta. Bukan minta mati, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tak usah panjang umur. Cukup-cukup aja. Minta kepada Allah macam tu. Pasal apa? Pasal tua nyanyuk ini fitnah besar sangat. Minta panjang umur, Allah bagi panjang umur, dia bagi sampai arzalil umur. Sampai ke tahap arzal ni dalam bahasa Arab. Maksud dia very last moment. Sampai 70 hidup lagi, sampai 80 hidup lagi, sampai 85 hidup lagi, sampai 90 hidup lagi, dia main uzuk dia. Daripada boleh duk kesot pergi pancung, sampai nak bergerak pun tak boleh, sampai kencing berak orang nak kena jaga, sampai semua orang nak kena urus. Pada masa tu fitnah main. Anak yang kunun-kununnya sayang sangat ni dekat mak, dekat ayah ni, bila mak ayah jadi macam tu lari. Anak yang kunun-kununnya sayang sangat dekat mak ayah ni, bila mak ayah jadi macam tu, hak sulung tolak kat nombor 2, nombor 2 tolak kat nombor 3, nombor 3 tolak kat nombor 4, sudah jadi fitnah. Nabi SAW minta, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal kasal wa arzalil umur. Ya Allah, aku minta kepadamu, ya Allah, jauhi aku daripada bakhil, jauhi aku daripada jadi pemalas, dan jauhkanlah aku daripada tua sampai umur sudah jadi nyanyuk. Wa azabil qabri. Nabi minta, ya Allah, minta jauh daripada kena azab dalam kubur. Tuan-tuan, Nabi minta, walhal Nabi tentu tak kena. Nabi SAW manusia yang Allah ampun dosa sebelum, dosa selepas. Dia tahu dah dia okey, tapi dia minta kepada Allah. Pasal apa? Pasal adab dia sebagai hamba minta kepada Allah, Tuhan dia. Minta jauh daripada azab kubur. Wa fitnatil mahya wal mamat. Minta supaya jauh daripada fitnah masa hidup dan juga fitnah masa mati dan selepas mati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita dah baca banyak kali hadis tentang imra'ah sauda. Dalam hadis, dia syak sama ada orang itu laki-laki atau perempuan. Bila Nabi SAW ada di masjid, dia sibuk nak uruskan hal Nabi. Entah Nabi ni satu orang manusia istimewa yang semua orang yang ada di keliling dia duk cari peluang, duk cari ruang, duk cari jalan nak contribute, nak khidmat untuk Nabi, duk cari jalan. Di antara orang yang duk cari jalan ni ialah dalam hadis kata imra'ah sauda, satu orang perempuan kulit hitam. Dalam riwayat yang lain dia kata satu syab, satu pemuda kulit hitam. Satu hari Nabi SAW sedang ketiadaan dia ni. Dia bukan satu orang yang ke depan, dia bukan satu orang yang sentiasa ada tepi Nabi dah. Dia cari ruang nak khidmat untuk Nabi, itu saja. Dia tak pergi cari nama, tak mau nak show off dekat orang, kata dia orang kanan Nabi. Dah, dia cuma mencari ruang untuk buat khidmat kepada Nabi. Nampak? Dia tak mau pun orang kenal dia kata ini orang kanan Nabi. Tak payah. Itu dia tak mau semua tu. Dia cuma mau memberi khidmat untuk Nabi. Satu hari Nabi sedang, dia tak ada. Nabi tanya, mana pi dia ni? Faqalu mata. Sahabat kata, dia dah mati ya Rasulullah. Nabi SAW dengar macam tu. Nabi kata, afala kuntum adhantumuni. Nabi kata, awak tak ada siapa mai habaq kat aku, kata dia ni mati. Orang duk ingat dia ni Mr. Nobody. Orang duk ingat dia ni siapa. Orang duk ingat dia ni Nabi pun tak kenal dia.
Orang memandang kecil kepada apa yang dia duk buat. Rupa-rupanya Nabi memberi perhatian kepada dia. Bila dia tak ada, Nabi tanya. Bila Nabi tanya, dia kata dia ni ke? Dia ni dah mati. Nabi kata, awak tak ada seorang habang kat aku. Kata dia ni mati. Nabi kata, duluni ala qabrih. Nabi kata, tunjuk mai dekat aku, hampa simpan dia di mana. Kubur dia tang mana. Lepas pun tunjuk, Nabi pi fassalla alaiha. Adalah hadis yang kata laki-laki, dia kata fassalla alaih. Nabi pun sembahyang di kubur. Nabi sembahyang untuk dia. Lepas tu Nabi kata apa? Nabi kata inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha. Ini fokus dia. Lepas orang tunjuk kubur dia kata inilah kubur dia ya Rasulullah. Nabi pi Allahu Akbar. 4 kali takbir, Nabi semayang untuk dia. Lepas tu Nabi kata, inna hadhil qubur, Nabi kata kubur ni mamlu'atun zulmah ala ahliha. Nabi kata kubur ni gelemat kepada orang yang masuk ke dalamnya. Wa inna Allah azza wa jal yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Nabi kata, tapi dengan sembahyang yang aku buat untuk dia, Allah terangi kubur dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni cerita kubur ni. Cerita yang setiap orang daripada kita akan lalu. Bila? Wallahu a'lam. Tuhan je tahu. Tuhan aja tahu. Tuan-tuan, Allah yarham Tan Sri Jamaluddin Jarjis, tak sangka dia nak habis macam tu. Tak sangka. Tapi itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu habuan dia. Kita ni tak tahu ni lagu mana, cara, bila, tak tahu. Tahu, tak tahu, itu bukan soal dia. Soalnya ialah kita tak mau bila kita masuk kubur tu mamlu'atun zulmah, dipenuhi dengan gelap. Itu kita tak mau. Kita nak supaya kita masuk tu ada something yang boleh menerangi kubur kita. Apabila orang habaq dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat dia Abu Salamah meninggal dunia. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Nabi pi rumah Abu Salamah ni. Wa qad syaqqa basaru. Nabi sampai, dia baru meninggal, mata dia syaqqa basaru. Syaqqa ni maksud dia duduk tengok tepat tu, dia panggil syaqqa. Orang pergi habaq dekat Nabi, ya Rasulullah, Abu Salamah qad mata, mati. Nabi pi. Masa Nabi sampai tu, Nabi tengok jenazah, tengok mayat Abu Salamah ni, wa qad syaqqa basaru. Mata duk terbuka, duk tengok tepat. Fa'aghmadah. Nabi pergi tekan pelupuk mata bagi katup. Nabi pergi tekan pelupuk mata Abu Salamah yang baru meninggal ni bagi tutup. Summa qala. Kemudian Nabi kata, inna ruh iza qubida taba'ahul basar. Nabi kata roh bila keluar, mata nanti tengok roh itu keluar. Roh bila keluar. Pasal apa? Orang mati, mata celek. Pasal hadis Nabi kata, inna ruh iza qubida tabi'ahul basar. Bila roh keluar, mata tengok roh tu. Untuk kali akhir, mata tengok roh tu pi. Yang mati pejam elok ni drama aja. Mati betul memang mata buka. Lueh ataupun sikit, buka. Pasal apa? Pasal dia melihat roh itu keluar. Fadhajja nasun min ahli. Bila tahu kata mati aja, menangis meraung keluarga Abu Salamah ni. Menangis, dhajja. Dhajja ni bukan menangis biasa. Meraung keluarga dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Nabi kata, tolong jangan hampa pergi doa melainkan benda yang baik-baik.
Bila mati aja satu orang manusia, malaikat doa ada lagi. Malaikat doa ada lagi. Masa tu, jaga mulut. Jangan duk bercakap benda tak elok, jangan duk bercakap benda huduh, jangan duk bercakap benda tak ada faedah. Kalau nak bercakap, illa bi khair, cakap benda baik-baik. Fa innal malaikah yu'amminuna ala ma taqulun. Nabi kata kerana malaikat doa ada ni, malaikat akan mengaminkan apa yang hampa cakap lah ni. Dia pergi saja di rumah orang mati, apatah lagi dia baru mati, cakap benda baik-baik. Sebut Alhamdulillah, sebut kata orang yang baik-baik, mati menghadap Allah dengan membawa amal yang baik-baik, cakap macam tu. Tak usah bercakap benda tak elok. Sebab apa juga yang manusia cakap pada masa itu, diaminkan oleh malaikat yang doa ada. Summa qala, kemudian Nabi berdoa. Nabi kata, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Nabi kata, angkatlah roh Abu Salamah ini, letak bersama dengan orang yang mendapat hidayah Allah. Wa khlufhu fi aqibih fil ghabirin. Nabi doa supaya, ya Allah, gantilah dia kepada keluarga yang ditinggalkannya. Gantilah dia yang tak ada ni dengan orang yang lebih baik kepada keluarga dia. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Nabi kata, ampunkan kami, hak mai tengok dia ni, dan ampunkan dia, wahai Tuhan rabbal alamin. Wafsah lahu fi qabrih. Luaskanlah kuburnya. Wanawwir lahu fi. Dan cerahkanlah kuburnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu adab bila kita pergi ziarah orang mati. Masuk pergi, buka, tengok, doa. Macam-macam. Biasanya orang pergi tengok orang mati ni kadang-kadang, ya Allahu Akbar, takut. Itu saya pergi ziarah satu mayat, masuk satu orang pergi tengok, pergi duduk tepuk dari mayat tu pula. Puk, puk, puk. Apa? Puk, 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 puk. Biji mata semua bergadut. Tengok, pasal dia ustaz. Ni apa ni, sunnah baru ke apa? Puk, 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 3-4 kali. Lepas tu baca doa. Sambil duduk tekan kepala mayat tu, duduk baca doa. Saya duduk belakang lah. Saya cabut cepat-cepat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nak buat apa pun, biarlah ada bersandang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fitnah masa hidup, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qalbu syekh syabun ala hubbi ithnatain, tulul hayah wa hubbul mal. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, qalbu syekh syabun. Hati orang tua tetap muda, ala hubbi ithnatain, dalam dua perkara. Nabi kata satu orang tua, hati dia muda dalam dua hal. Apa dia? Tulul hayah. Yang pertama, tua macam mana pun, nak panjang lagi umur. Dia tua macam mana pun, dah huzuk, dah tak larat dah, duk minta, ya Allah, minta panjang umur lagi. Ni satu, Nabi kata. Wa hubbul mal. Suka kepada harta. Tua tak larat dah, harta ada tu pun tak habis makan dah. Nak lagi harta tambah. Ini fitnah ketika hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia yang pertama, umur adalah anugerah dan amanah Allah. Pengajaran ataupun kesimpulan yang pertama, umur itu adalah anugerah dan juga amanah Allah.
Kesimpulan yang kedua, kita tak tahu bila kita nak mati. Tak tahu. Kesimpulan yang ketiga, sementara nak tunggu masa kita, perbanyakkanlah amalan, perbanyakkanlah usaha untuk mendekati Allah. Sementara nak tunggu time kita ni, agama mau cari lebih. Isi masa malam-malam mai dengar kuliah yang boleh sentuh hati kita. Ngajaran yang keempat, banyakkanlah minta ampun pada Allah. Dosa kita banyak, tuan-tuan. Banyakkanlah minta ampun pada Allah. Dan yang kelima, semoga kita selamat daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 311. Muka surat 311. Masih dalam surah An-Nahli, ayat 75. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Daraballahu mathalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai'in wa man razaqnahu minna rizqan hasanan fahuwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun. Telah perbuat Allah Subhanahu wa taala bandingan satu orang hamba yang dimiliki orang. Tiada kuasa atas suatu kerana dia hamba orang. Ni Tuhan. Tuan-tuan, dalam Quran terlampau banyak ayat yang Tuhan buat perumpamaan. Banyak. Allah buat perumpamaan dengan binatang pun ada. Allah buat perumpamaan dengan anjing. Allah buat perumpamaan dengan kaldai. Allah buat perumpamaan dengan labah-labah. Allah buat perumpamaan dengan lalat, dengan zubab, dengan banyak. Malam ni kita jumpa salah satu ayat Quran yang Allah buat perumpamaan. Allah Subhanahu wa taala bandingkan antara hamba dengan orang yang merdeka. Hamba maksudnya apa? Dia tak boleh buat apa. Hamba, kalau kata kita hamba kepada A, kita tak ada hak untuk memiliki apa-apa. Hak kita adalah hak Tuhan kita. Itu yang kata status hamba. Hamba ni tidak ada hak untuk memiliki. Kalau dia ada duit pun duit Tuhan dia. Allah buat perumpamaan, samakah orang yang hamba dengan orang yang merdeka, dengan orang yang tidak hamba? Adakah sama? Tuhan kata. Dan mereka yang kami rezeki akan dia, akan rezeki yang baik-baik lagi halal, maka ia menafkahkan hartanya dalam sir dan di dalam jahar. Ni dua contoh. Hamba, kalau dia buat kerja, orang bagi duit, duit tu kena pergi bagi kat tuan dia. Dia tak boleh nak buat apa. Orang yang merdeka, kalau Tuhan bagi dekat dia rezeki duit, dia boleh guna rezeki yang Tuhan bagi dekat dia, dia infak fi sabilillah, dia dapat pahala. Samakah orang yang merdeka, yang mempunyai kuasa untuk buat apa saja, dengan hamba yang tak boleh buat apa? Sebaliknya dia hanya turut kehendak Tuhan dia. Samakah? Tak sama. Perumpamaan apa ni Tuhan nak abang ni? Tuhan nak abang perumpamaan orang Islam dengan orang kafir. Orang Islam, tuan-tuan buah sekupang dalam tabung masjid, sekupang tu pahala. Orang kafir, dia bubuh 1000 di dalam tabung masjid. Tabung masjid. Dia kafir, dia bagi 1000 dekat tabung masjid. Dia tak dapat apa. Itu beza jadi orang Islam dengan jadi orang kafir. Sama macam hamba, kalau ada duit pun tak boleh buat apa. Kerana dia tak memiliki duit tu. Dengan satu orang yang bukan hamba, kalau ada duit, dia boleh sedekah dan dia dapat pahala. Untung tak untung jadi orang Islam? Sangat beruntung. Dalam Quran Tuhan kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Ayat apa ni? Surah apa?
Al-Kahfi. Hari ni ramai ustaz-ustaz duk cerita pasal Dajjal, lepas tu dia nanti duk highlight surah Al-Kahfi. Suruh baca 10 ayat mula, 10 ayat ujung surah Al-Kahfi. Kerana itu suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau siapa nak selamat daripada fitnah Dajjal, ini ayat kena hafal. 10 yang pertama, 10 yang penghabis. Ni yang kita baca ni ayat yang penghabis. Lepas tu ada pula kawan tokok kat atas, ni yang kata tambah tai. Duk lepas masuk dalam WhatsApp ni, duk abang kata apa? Syarikat printing Quran di Saudi tu, duk nak print surah Al-Kahfi tak boleh lekat. Yang ni dia panggil tambah tai. Tak cukup ke kalau kita baca hadis Nabi, abang kata Nabi suruh kita baca 10 ayat surah Kahfi awal dan 10 akhir untuk selamat daripada fitnah Dajjal? Tak cukup ke kalau abang tu? Cukup dah. Tak payah pergi duk tokok tambah, duk buat main cerita-cerita yang macam-macam ni. Tak payah. Kerana itu merosakkan imej Islam. Islam tidak perlu nak hidup dengan cerita-cerita karut-marut ni. Takat suruh orang baca surah Al-Kahfi, cukup. Jangan exaggerate. Jangan diperbesar-besarkan benda yang tidak ada. Entah, saya baru dapat petang tadi. Tuan-tuan dapat lama dah. Saya baru petang tadi. Satu orang hantar mai. Dia kata syarikat printing Al-Quran di Saudi ni tak boleh print surah Al-Kahfi ni. Tak boleh print. Surah lain boleh, surah Kahfi tak boleh. Ni nak abang kata apa? Nak abang kata Dajjal duduk dekat ni. La ilaha illallah. Ujung tu dia kata apa? Kalau tuan-tuan prihatin dengan iman tuan-tuan, forward. Ya Allahu Akbar. Cukup-cukuplah merepek-repek ni semua. Quran, hadis yang Allah hantar mai, yang Nabi bagi kat kita sebenarnya sudah cukup. Tidak perlu kepada cerita-cerita yang pelik-pelik macam tu. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, qul, katakanlah wahai Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tuhan kata, mau tak kami nak abang dekat hampa satu golongan yang buat amalan tapi rugi. Satu golongan yang bil akhsarina a'mala, satu golongan yang buat amal tapi rugi. Orang minta donation, dia bagi. Orang abang kata ni nak buat masjid daerah di kawasan ni, dia tulis satu cek, pukul satu cek 100,000 bagi. Orang pihak abang pula kat dia ni, tak cukup ni, kita tak cukup lagi 300,000, 300 tak apa, saya bagi 400. Pukul 400,000 cek bagi. Tidak ada pahala apa yang dia buat. Siapa dia ni, golongan ini? Buat amalan tetapi rugi. Allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Tuhan kata golongan itu, golongan yang buat amalan tapi sia-sia itu ialah mereka yang sia-sia usaha mereka di atas dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Tapi depa sangka depa betul. Dan depa sangka amalan yang depa buat tu betul. Ni golongan yang rugi ni, dia duk rasa dia betul. Dia duk rasa amalan yang dia duk buat ni, amalan tu betul dan membawa pahala dekat dia. Dia duk rasa macam tu. Siapa dia ni? Mereka ni. Ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Orang yang rugi ni ialah orang yang engkar dengan ayat Quran dan engkar dengan hari jumpa Allah di akhirat nanti. Siapa mereka ni? Kafir. Orang kafir. Dia tak percaya Quran, maka kerana tu dia jadi kafir. Dia tak percaya Quran, maka kerana tu dia menolak hari akhirat. Tapi di atas dunia, dia dapat datuk. Dia dapat datuk seri. Pasal apa? Pasal dia banyak donate. Dia banyak menyumbang. Dia banyak memberi sumbangan kepada benda-benda baik. Dia orang kafir. Orang nak buat masjid, dia bagi 1 million. Sayangnya 1 million yang dia bagi itu tak ada pahala.
Siapa kata tak ada pahala? Allah kata dalam Quran. Punca dia apa? Yang dia tak dapat pahala ni, punca dia apa? Punca dia kerana dia tidak Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fahabitat a'maluhum. Tuhan kata, sia-sia segala amal yang mereka buat. Tuan-tuan, orang kafir pun baik ramai. Baik, maksudnya apa? Dia ada mak tua, dia jaga mak dia ni sampai habis umur. Dia jaga dengan penuh kasih sayang. Baik tak apa yang dia buat? Baik. Dia sayang mak dia ni, baik. Kerana sebahagian daripada orang Islam sendiri tak tahu jaga mak pak. Dia bukan orang Islam, tapi dia punya sayang mak pak dia. Tapi sayangnya tak ada pahala. Pasal apa? Pasal Allah nak bagi pahala, syarat dia Islam. Syarat tu dia tak ada. Kesian tuan-tuan. Bahkan Tuhan kata, "Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna." Tuhan kata, kami tidak akan beri apa-apa pertimbangan untuk nak menilai amal mereka di hari akhirat nanti. Tuhan langsung tidak akan menilai segala kebaikan yang dia buat. Pasal apa? Pasal dia tak Islam. Itu sebab tuan-tuan, kita ada kawan. Kita semua ada kawan. Orang bukan Islam. Sama ada dia duduk jiran sebelah rumah kita, dia sekampung dengan kita, dulu dia classmate kita, ataupun hari ini dia ada sangkut paut dengan kita. Kesian dekat mereka. Kita cuba untuk sampaikan Islam dekat dia. Tapi pintu hati dia Tuhan tak buka lagi. Pintu hati dia Tuhan tak buka lagi. Kita ada kawan bukan Islam. Kadang-kadang dia tanya kita pula. Dia tanya kita, dia meduk. Dia kata, "Ustaz, hadis ni apa?" Bukan Islam. Dia mai tanya hadis ni apa? Kita habaq ada hadis ni macam ni, macam ni, macam ni. Dengar, dia dengar tu nampak macam dia fokus. Tak masuk Islam. Nak heran apa? Abu Talib dulu lagi dahsyat. Abu Talib punya sayang Nabi ini. Allah yang mengetahui. Sayang dia kepada Nabi ini. Sampai akhir hidup dia. Tak mengucap 2 kalimah syahadah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bahkan orang yang macam ni, bukan saja Allah tak akan bagi pertimbangan kepada amal dia. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru. Dia di neraka jahanam di atas kekufuran dia itu. Wattakhazu ayati wa rusuli huzwa. Apatah lagi dia buat main-main dengan ayat Quran dan dengan nabi aku, Tuhan kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala bawa perbandingan tu. Perbandingan orang Islam dengan orang bukan Islam ini, perbandingan dia apa dia? Orang Islam beruntung kerana dia buat apa kebaikan dia ada pahala. Orang yang bukan Islam rugi. Dia buatlah apapun kebaikan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bal aktharuhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka, yakni penduduk Mekah itu, tidak tahu mereka itu. Tuhan kata kesian dekat penduduk Mekah yang sebahagiannya adik-beradik Nabi tidak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni tidak yakin mereka kepada azab Allah. Mereka tak yakin. Mereka tak percaya. Kata kalau tak ambil Islam, akhirat esok kena azab. Tak percaya. Maka sebab itu, syirik mereka itu akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah. Ini perbandingan, contoh perbandingan kedua yang Tuhan buat. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمٍ. Dan telah perbuat Allah akan bandingan yang kedua tentang dua laki-laki. Salah seorangnya abkam. Abkam ni maksud apa? Bisu. Allah buat perbandingan dua laki-laki. Hak seorang bisu. Tiada kuasa atas sesuatu. Selalu bisu dia main sekali dengan apa? Dengan pekak. Selalu. Bisu dia main sekali dengan pekak. Dia jam dua-dua sekali. Okey.
Dan ia berat atas tuannya. Orang yang handicap ni, orang yang cacat, orang yang istimewa, kita panggil ni, mereka ni kadang-kadang menjadi beban kepada tuannya. Jadi beban, jadi satu ujian kepada ibu bapa dia. Okey. Dan menjadi beban, menjadi berat atas tuannya pada sekalian perkara. Mana pergi, tiada bawa datang ia dengan kebaikan untuk dirinya, apatah lagi untuk orang lain. Orang yang macam ni, dia sendiri pun tak boleh nak urus diri dia, macam mana dia nak tolong orang lain? Contoh bandingan Tuhan buat ni. Dua orang lelaki, hak satu cacat, dengan pekak, dengan bisu, dengan apa semua sekali. Adakah sama ia dengan mereka yang menyuruh orang dengan buat keadilan? Bahkan ia di atas jalan yang betul. Nak samakah orang yang cacat, yang pekak, yang bisu dengan orang yang sempurna? Boleh duk bercakap, boleh duk buat macam-macam dekat orang. Sama tak sama? Tuhan kata, yakni perbandingan itu ialah misal kepada kapiang ataupun kepada berhala, iaitu orang yang kelu, yang tiada faham cakap dia pun tak boleh cakap orang dia tak boleh faham, dan tiada upaya dia untuk nak memelihara diri dia sendiri. Tuhan kata perbandingan, contoh orang pekak bisu ni, contoh macam berhala. Cakap tak boleh, orang cakap kat dia pun dia tak dengar, itu berhala. Sama ke berhala itu banding dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan orang yang suruh orang buat kebajikan dan keadilan, yang tegah orang daripada buat jahat? Samakah berhala itu dengan Allah? Allah yang dalam Quran ni Allah perintah, Allah larang, Allah bercakap. Itu dalam Quran itu dia panggil kalamullah. Kalamullah maksud dia apa? Cakap Allah. Quran itu adalah cakap-cakap Allah. Sama ke berhala batu, berhala kayu, berhala yang disembah, yang tak boleh bagi manfaat kepada siapa-siapa, bahkan diri dia sendiri pun dia tak boleh nak bagi manfaat? Sama ke dengan Allah, Tuhan yang menurunkan cakap-cakap dia dalam Quran? Tuhan tanya macam tu. Jawab dia sama tak sama? Tentu tak sama. Adakah sama kedua itu kalau difikir dengan akal yang salim? Dia kata kalau kita waras, kita fikir balik. Fikir macam mana Nabi Ibrahim AS fikir bila dia tengok berhala yang dibuat oleh bapa dia. Bapa dia kerja buat berhala. Dia duk tengok daripada hari bapa dia pergi ambil batu balik mai duk pahat bagi jadi satu bentuk. Daripada hari bapa dia masuk hutan pergi ambil kayu balik mai pahat buat bagi jadi bentuk. Kalau jadi elok jual mahal, kalau ada defect sikit jual murah. Lepas tu benda yang pak dia buat tu letak di satu tempat tinggi, lepas tu pergi duk minta macam-macam dekat. Nabi Ibrahim tak boleh nak compute benda tu. Otak dia tak boleh terima. Dia kata batu ni pun pak aku buat. Kayu ni pun pak aku buat. Lepas tu pergi duk minta dekat dia, minta apa benda? Dia kata dia pun pak aku buat. Dia tak boleh nak fikir. Kan? Itu akal yang salim. Dia kata otak yang betul-betul waras dan dipikir benda ni. Maka dia tak boleh terima benda ni. Yang akhirnya menjadi berbagai-bagai masalah kepada Nabi Allah Ibrahim AS ini. Dia kata kedua itu tidak sama. Tak sama. Allah dengan berhala mana boleh sama. Maka faham baik-baik akan misal ini. Dia kata faham betul-betul benda ni. Bila kita faham betul-betul, kita akan terima Allah sahaja Tuhan kita. Tidak ada Tuhan lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi ghaibus samawati wal ard." Dan milik bagi Allah segala yang ghaib. Yang ghaib maksud dia apa? Yang mata tengok tak nampak. Daripada 7 petala langit dan daripada bumi. Itu dia. Apa yang ada di 7 lapis langit dan apa yang ada di bumi ini adalah menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita tahu? Benda yang ada di langit tu apa? Kita pun tak tahu. Habis kuat,
Depa abang kata gerhana, kita sembahyang sunat. Itu aja. Atas langit, tuan-tuan, ada penduduk ke? Atas langit. Adakah penduduk langit? Kita pun tak tahu nak apa. Kita kata kalau ada, mesti ada Nabi dekat mereka. Tapi Quran tak ada cerita kata ada Nabi atas langit. Apa gimana main gitu? Baik, kalau bukan manusia, lain daripada manusia, adakah di atas langit? Tengok ayat Quran. Ayat 109 surah Ali Imran. Tuhan kata, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ilallahi turja'ul umur. Tuhan kata, dan baginya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan kepada Allah kembali segala urusan. Satu. Ayat 29 surah Ali Imran. Tuhan kata, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kata, Muhammad kata kat depa, kalau kamu sembunyi apa yang ada dalam hati kamu ataupun kamu tunjuk apa yang ada dalam hati kamu, ya'lamhu Allah, Tuhan tahu semua. Benda yang hang tunjuk terang-terang pun Tuhan tahu, benda yang hang duk simpan dalam hati pun Tuhan tahu. Tuhan kata, wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, dan Tuhan tahu apa yang ada di 7 lapis langit dan apa yang ada di bumi. Tuhan tahu. Dalam ayat lain, ayat 83 surah Ali Imran, Tuhan kata, afa ghaira dinillahi yabghun. Tuhan kata, hampa nak cari Tuhan lain kah? Adakah hampa nak cari selain daripada agama Allah? Allah dah buat main Islam sebagai agama, hampa tak mau, hampa nak cari agama lain. Walahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Tuhan kata, sedangkan semua yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada Allah, sama ada dia suka atau dia tak suka. Tuan-tuan, dalam bahasa Arab, bila dia guna man, maksud dia apa? Benda bernyawa. Maksud dia, benda yang berakal. Kan bila masuk kubur, malaikat tanya apa? Man rabbuka. Ramai orang duk sebut ma rabbuka. Bukan ma rabbuka. Man rabbuka. Man. Siapa? Siapa Tuhan kamu? Bukan dia tanya ma rabbuka. Apa Tuhan kamu? Dah. Siapa Tuhan kamu? Allah sebut dalam ayat ni, walahu aslama man fis samawati wal ardi. Kepada Allah tunduk siapa juga yang ada di langit dan di bumi. Maksudnya atas langit ada benda bernyawa? Ada. Siapa mereka ni? Wallahu a'lam. Tuhan saja tahu. Sebagai ulama kata, malaikat Allah dia ada di sana. Mereka kena tunduk kepada Allah tau'an wa karha. Sama ada mereka taat, mereka suka ataupun mereka tak suka. Mesti kena tunduk. Okey. Hudud ni mesti terima ke ataupun kalau tak suka boleh tak terima? Mesti terima. Pasal apa? Pasal itu adab hamba dengan Allah. Kita mesti kena terima. Saya tengok dalam YouTube Datuk Syahri Samad. Dia ahli parlimen ke apa kala ni? Ha? Ahli parlimen. Reporters pergi interview dia. Dia keluar daripada parlimen tengah duduk bersidang, dia keluar, reporters pergi jumpa dia dalam YouTube. Tuan-tuan boleh balik cek. Reporters ni ada bukan Islam semua ada. Dia serbu dia, dia pergi tanya dia, apa komen dia tentang pembentangan undang-undang Islam ini. Oh, dia punya jawapan cantik, tuan-tuan. Datuk ke Tan Sri dia? Syahri Samad. Dia jawab apa, tuan-tuan? Saya pun suspend nak tengok dia nak jawab apa. Kan? Suspend kita pun. Rasa macam nak pergi laju tu, nak dengar dia nak jawab. Dia kata, please, dia cakap orang putih, don't ask me whether I'm going to support this law or not.
Jangan tanya aku nak sokong ke tak. Because I'm a Muslim. Dia kata, saya orang Islam. Dan undang-undang yang nak dibentangkan ni adalah undang-undang agama kami. Dia kata. Datuk Syahri Samad cakap macam tu. Dia kata undang-undang yang nak dibentangkan ni adalah undang-undang yang berkaitan dengan agama kami. Dia kata. This is our faith. Dia kata. Ini kepercayaan kami. So, kalau sekiranya saya support undang-undang ini adalah tanggungjawab saya sebagai orang Islam. Masya Allah, tuan-tuan. Saya rasa macam nak banyakkan lagi kuliah ni. Pasal apa, tuan-tuan? Orang semakin faham benda ni. Mungkin satu time dulu orang melihat ini sebagai agenda politik tertentu. Tapi hari ini dah. Orang sudah faham. Ini bukan soal parti. Tetapi ini soal agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cantik. Kita sedih apabila orang hak dulu nak hudud, hari ini tak mau. Yang ni kita sedih. Hak dulu duk kata tak apa nak mau dan sebagainya, dia dah faham dah hari ni. Dia kata dia akan sokong. Pasal apa? Pasal ini undang-undang agama kami. Ini berkaitan dengan kepercayaan kami, akidah kami. Dia kata. Macam nak terbit air mata saya. Bila tengok macam nak terbit air mata. Maknanya orang semakin faham agama. Dan benda ni kalau dibentangkan dan disokong, bukan menunjuk kata menang mana-mana parti, tetapi menang Islam sebagai agama. Kita mendaulatkan agama kita sendiri. Masalahnya satu, saya tetap berkepercayaan bahawa benda ni perlu diberi penerangan lagi. Kita tak mau benda ni dilaksanakan secara force. Bagi mereka faham. Pasal apa? Pasal undang-undang Allah tentu bagus. Tapi orang tak faham akan menjadi masalah. Ambil sikit lagi masa, bagi faham. InsyaAllah, apabila orang faham, majoriti orang faham, bukan setiap orang faham, majoriti orang faham, InsyaAllah dapat rasa kemanisan undang-undang itu. Takut tuan-tuan, dengan Facebook duk keluar, dengan WhatsApp duk keluar gambar ni, duk di rumah elok-elok, main masuk 4 orang dengan parang panjang, masuk main angkat nak tetak lagu tu, rabut samun ni yang latest ni, 5 orang pengawal keselamatan. Di mana? 5 orang pengawal keselamatan, budak-budak lokal dan seorang foreigner. Budak Melayu, Malaysia. Jadi pengawal keselamatan, tiba-tiba mai berapa orang mai dengan parang, mai, lepas tu ugut mereka, diikat mereka atas satu bangku, pukul mereka dulu, kemudian cari apa barang berharga tak ada, tetak pula. Putih tangan pun ada, tetak. Lepas tu mereka lari. Jenayah yang tidak terbendung. Maka sudah sampai masanya melihat kepada alternatif undang-undang yang boleh menjamin keamanan semua orang. Undang-undang ini bukan nak jamin keselamatan orang Islam sahaja, tetapi setiap manusia yang dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala wajib merasai nikmat pelaksanaan undang-undang Allah ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam banyak ayat Al-Quran cerita tentang power, tentang kuasa yang ada pada dia di dalam alam ini. Tuan tengok sambung ayat tu, wa ma amrus saati illa kalamhil basar au huwa aqra. Dan tiadalah kerjaan hari kiamat itu melainkan sebentar sahaja, seperti sekelip mata sahaja, ataupun ia terlebih segera daripada sekelip mata itu. Kerana memati yang hidup dan menghidupkan yang mati, dan tukar bumi langit hanya dengan kun fayakun, jadi olehmu, maka jadilah ia sebentar sahaja, tiada bertangguh lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang kata hari kiamat ni, Masya Allah, kita baca di surau Taman Krian, cerita tentang satu tabi'in, nama dia Zurarah bin Aufah.
Zurarah bin Awfa ni dia qadi di Basrah. Qadi ni governor lah. Governor di Basrah. Satu hari dia menjadi imam sembahyang kepada kaum dia. Ni governor zaman tu. Dia jadi imam sembahyang kepada kaum dia. Faqara'a yawman fi salati subhi. Dia jadi imam sembahyang subuh, dia baca ayat daripada surah Al-Muddathir. Allah berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. Tuhan sebut dalam ayat tu, dan apabila ditiup sangkakala, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ, maka itulah bermulanya hari yang susah dan payah bagi manusia. Ni yang kata bila kata cerita kiamat ni dia start dengan apa? Dia start dengan tiupan sangkakala. Bila bunyi aja sangkakala, fadzalika yaumaidzin yaumun asir, maka pada hari itu bermulalah cerita susah. Ni yang kata Zurarah bin Awfa ni dia jadi imam. Dia baca ayat tu. Bila dia metang ayat tu, kharra mayitan. Hadis kata apa? Dia pengsan. Tu dia tuan-tuan. Orang yang beriman, dia sampai macam tu sekali. Impact ayat tu kepada jiwa dia sampai macam tu sekali. Dia baca ayat tu, bila dia metang ayat tu, kharra mayitan. Rebah, pengsan dia ni. Dia tak boleh tahan. Power ayat tu kena diri dia, dia rebah, dia pengsan. Kata rawi hadis ini, Bahaz bin Hakim, dia kata, fakuntu fi man ihtamalahu ila dari. Aku di antara orang yang pi bawa dia balik ke rumah dia. Dia rebah, dia pengsan, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal dia faham tentang hakikat kiamat. Dia baca ayat tu, dia rasa macam kiamat dah. Pengsan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebuah hadis kita baca di Taman Krian hari itu, hadis Abu Hurairah, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ma bainan nafkhataini arba'un. Nabi SAW kata, sangkakala ni 2 kali tiup. Antara 1 dengan 2, antara tiup mula nak bagi hancur alam, dengan tiup yang kedua nak bangkitkan orang mati ni. Antara 2 tu, Nabi kata arba'un. Lama dia 40. Nabi kata lagu tu aja, 40. Bila Abu Hurairah cerita benda ni kepada sahabat-sahabat lain, sahabat tanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, arba'una yauman, adakah selang antara tiupan yang pertama dengan kedua tu arba'una yauman, 40 hari? Abu Hurairah tak jawab. Dia sengak. Dia kata arba'una syahran, adakah selang antara tiupan sangkakala pertama dengan kedua tu 40 bulan? Abu Hurairah sengak. Dia kata arba'una sana, adakah antara tiupan pertama dengan kedua tu lama dia 40 tahun? Abu Hurairah sengak. Hadis ni nak cerita kata apa? Ada certain benda Nabi tak bagi tahu secara spesifik. 40 apa? Tak tahu. 40 saat, 40 minit, 40 jam, 40 hari, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun, tak tahu. Tapi arba'un, 40. Benda tu dibiarkan, ditinggalkan menjadi rahsia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu perbincangan dia. Perbincangan dia apa dia? Sebelum nak dengar tiupan ni, kita ready ke tak lagi nak menghadapi kiamat itu. Dahsyatnya yang kata cerita tentang kiamat ini sampai begitu sekali. Sehingga kan dalam Quran Allah kata apa? Cerita kiamat yang dahsyat itu, illa kalamhil basar au huwa aqrab. Macam sekelip mata ataupun lebih cepat daripada sekelip mata kiamat ni boleh jadi. Dan Allah akan tukar bumi langit dengan hanya kun fayakun, dan lingkup habis semua bumi yang ada ni. Firman Allah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas tiap suatu, Allah maha berkuasa.
Tuan, kalau dunia yang besar macam ni, Tuhan boleh bagi lingkup sekelip mata, susahkah bagi Tuhan nak handle kita semua? Tak ada masalah bagi Tuhan. Firman Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan bermula Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu, tiada kamu ketahui apa sesuatu. Tuhan panggil kita ingat balik. Kita beranak mai dulu, kita tahu apa? Tak tahu apa. Ni kalau orang tanya kita, hang dulu beranak mai pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke apa ke? Masa nak tengok soal beranak kan. Pasal soal anak ada tulis, beranak pukul apa. Kan? Sendiri tak tahu. Sendiri tak tahu. Saya tanya balik awak pasal apa? Dah nampak hang ketegang dengan beranak tengah hari kot. Dia kata, oh dia nak kata lagu tu kat kita. Dia kata nampak hang ni ketegang sungguh beranak tengah hari kot. Dia kata, kita pun biar betul. Kan? Balik tengok, tengah hari sungguh. Betul. Kan? Jadi dia nak habangnya apa? Allah jadikan kita ni beranak keluar min butuni ummahatikum, daripada perut mak-mak kamu ni, la ta'lamuna syai'ah. Hampa tak tahu apa. Masa hari beranak tu, tak tahu apa. Kalau orang tua tu pergi letak kita tengah panas, jemuk mati-matilah. Kalau dia ambil kita pergi lempar pokok muktan, kena ketik rengga, mati-mati. Kalau masa tu dia biar kita tak bagi makan minum, tak bagi apa, mati. Kita sendiri tak boleh nak bangkit pergi dapur cari susu bancuh ni, tak boleh. Pasal apa? Allah jadikan kita beranak mai, la ta'lamuna syai'ah. Kamu tak tahu apa, Tuhan kata. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Kemudian Allah bagi dekat kamu tu sikit-sikit. Allah bagi pendengaran, Allah bagi penglihatan mata kepala, Allah bagi hati menjadi tempat akal berfikir. Mudah-mudahan kamu syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Maka dengan syukur itu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tuhan bagi kat kita sikit dia bagi kat kita. Dia tak bagi sekali gue beranak-beranak mai cerdik terus boleh buka ensiklopedia baca. Tak boleh. Dia bagi kita beranak-beranak main ni pelan-pelan. Dia develop benda ni sikit-sikit. Dia bagi mata untuk melihat. Kita beranak main, kita tengok. Kita tak kenal ni mak kita, ni ayah kita, ni siapa main tengok kita. Kita tengok, kita pun tak kenal siapa. Pasal Tuhan bagi mata penglihatan. Tapi tak connect. Tak connect. Mai ke akal, mai ke hati. Belum ada connection lagi. Tak ada connection lagi. Tuhan bagi macam tu. Tuhan bagi benda ni step by step. Pasal apa? Pasal Tuhan nak bagi pengajaran dekat kita bahawa kita buat apa pun dalam dunia ni tak boleh one shot. Tak boleh. Kita menuntut ilmu pun tak boleh one shot. Tak boleh, tuan-tuan. Anak-anak tuan-tuan pergi universiti. Masuk Universiti Al-Azhar. Masuk di Universiti Jordan. Masuk di Universiti Morocco dan sebagainya. Balik mai bawa balik ijazah pertama. Dia ada Bachelor of Art. Dia ada BA Honours. Dia balik mai. Tak cukup lagi. Dia setakat baca sukatan pelajaran dia ambil exam, dia lulus. Dia boleh dapat sekian-sekian result. Dia boleh jadi best student dan sebagainya. Tapi balik tak cukup lagi. Dia boleh main masjid, dia boleh mengajar. Mungkin dia lebih alim daripada orang yang dengar. Tetapi tak cukup lagi. Dalam dia duk mengajar tu, dia kena cari lagi. Dia nak main mengajar, dia baca, dia buat reference, dia buat rujukan sana sini dan sebagainya. Di situ ilmu dia berkembang. Di situ ilmu dia berkembang. Maka tidak heran, tuan-tuan biasa dengar satu ustaz, dia mengajar dulu dengan dia mengajar Allah tak sama. Dulu dia mengajar masa dia baru grad daripada universiti, ada satu style dia. Tapi hari ni dia mengajar nampak lain. Pasal apa? Pasal dia sendiri menambah ilmu pelan-pelan. Dan ada orang, dia mengajar 10 tahun dulu dengan dia mengajar hari ni. Sama macam tu ya. Pasal apa? Pasal dia tak ada usaha tambah. Dia tak ada usaha tambah. Hak mana dia mengaji dulu, hak itulah dia duk goreng sampai rentung belanga tu. Ilmu ni kena tambah. Ilmu kena cari. Saya selalu buat contoh, kita ni macam kita naik helikopter. Kita duduk atas helikopter, bukan pasal kemalangan helikopter tu. Benda ni memang duduk cadang nak abang lama dah. Macam kita naik helikopter. Masa helikopter duduk start, kita masuk duduk dalam helikopter tu, kita nampak apa? Kita nampak keliling kita aja.
Helikopter turun di padang sekolah, kita nampak blok bangunan sekolah, kita nampak blok tinggi, blok rendah, kita ingat, oh yang ni bangunan pejabat kot, oh yang ni kot bangunan classroom kot. Itu saja yang kita nampak. Helikopter start terbang. Dia naik pada ketinggian 30 meter, kita nampak, oh sekolah ni duduk dalam kawasan kampung. Kita nampak lebih sikit dah. Dia naik lagi sampai 50, sampai 60 meter, sampai 100 meter. Oi, kita kata kawasan ni kampung nelayan rupanya. Dia nampak lagi. Dia naik lagi. Dia akan view keadaan lebih besar. Oh, dia kata kampung ni rupa-rupanya, kalau dinisbahkan kepada Seberang Perai, dia duduk Seberang Perai Utara rupanya. Dia tengah balik sana, selatan balik sana. Kampung ni yang helikopter start terbang tadi ni, rupanya SPO, Seberang Perai Utara. Dia kata, nampak tuan-tuan, macam itulah hidup kita di atas dunia ni. Kita mula-mula keluar universiti, kita tahu banyak tu ya. Banyak kita periksa lulus tu aja. Tapi kita makin duk munakasyah. Kita makin duk guna ilmu yang kita ada. Kita makin duk buat bacaan tambahan. Dia makin duk kembang. Sampai satu tahap, kadang-kadang hak kita cakap 10 tahun dulu, kita pusing balik. Kita kata tak, yang tu sebenarnya satu pendapat. Dia ada 3 lagi pendapat tentang benda ni. Nampak tuan-tuan? Macam itulah kehidupan manusia. Allah nak bagi contoh dekat kita bahawa benda ni mesti berkembang mengikut masa dia. Tak boleh gopoh, tak boleh gelojoh. Kalau gopoh pun dia tak jadi betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia beranak mai dalam keadaan zero, tak tahu apa. Allah pasang aksesori. Dia pasang aksesori. Dia bagi mata, boleh melihat. Dia bagi telinga, boleh mendengar. Dia bagi hati, dia bagi otak, akal untuk berfikir. Semua ni sekali dia integrate. Akhirnya dia melahirkan satu orang manusia yang mempunyai panca indera yang hebat apabila dia semakin tua. Semakin dia berumur, semakin matang dia. Ilmu dia juga semakin bertambah. Penyampaian dia semakin baik. Orang boleh ambil manfaat banyak daripada dia. Sehinggalah semua benda yang dia dengar, yang dia tengok, yang dia fikir, semua ni bukan saja tengok saja, dia analyse. Dulu dia tengok terus kata, tu lah ni dia tengok satu benda, dia analyse. Ini perkembangan manusia. Dia akan analisa benda tu, dia akan cari baik buruk benda tu, benda ni membina kematangan manusia itu. Tuan-tuan tengok betapa Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Kuasa. Saya saja cari tentang fakta tentang badan manusia yang Tuhan bagi ini. Dahsyat tuan-tuan. Orang putih kadang-kadang dia masuk Islam bila dia tengok benda-benda ni. Dia kata Allah is great. Dia kata Allah Tuhan Maha Besar. Allah buat manusia, tuan-tuan. Saluran urat darah dalam badan ni. Badan kita ni, urat darah ni tak tahu nak abang tuan-tuan. Urat darah ni daripada hak duk timbul nampak hijau-hijau tu urat besar. Dia hak urat kecil ni. Saluran urat darah dalam satu badan manusia sahaja, dia kata, kalau dihubung, dicantum, dihubung-hubung, panjang dia 96,000 kilometer. Allahu Akbar. Hak mana tak tulis ingat, hak mana tulis, lagi balik double check. Pemohong kau Ustaz Samsuri ni. Kan? Ni, benda ni bila kita baca, Masya Allah, Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Urat darah dalam badan kita daripada hujung rambut sampai hujung kaki ni, dia kata kalau ambil urat tu, kita join sambung, panjang dia boleh pergi 96,000 kilometer. Tuan-tuan, ukur lilit bumi. Ukur lilit bumi berapa? Tanya apa, mana siapa nak tahu benda tu. Saya pun pasti tadi baca, baru tahu. Bumi, globe kita ni, ukur lilit dia 40,000. 40,075 kilometer. Ni bumi ketui bulat ni, kalau ukur keliling dia, nak ambil diameter, nak ambil ukur lilit dia 40,075 kilometer. Urat darah dalam badan kita berapa kata tadi? 96,000 kilometer. Kalau sambung, maksud dia apa? 2 kali lilit bumi ni, tak habis lagi.
Allah jadikan urat darah dalam badan kita saja, seorang. Dahsyat tak? Allahu Akbar. Tuan-tuan mau tambah lagi maklumat ni, tengok dalam TV 1, dia ada Infomedic. Hari Ahad kot kalau tak silap. Saya selalu duduk tunggu rancangan tu, saya nanti tengok. Baru ni dia duduk cerita pasal jantung. Infomedic. Hari Ahad. Kita duduk tengok melodi. Nah tu yang duduk jadi teruk tu pasal tu lah. Duduk tengok dia ni bergaduh dengan siapa, artis ni marah kat siapa. Apa faedah kita dapat? Ni, tengok Infomedic ni. Tengok apa dia nak cerita ni tentang hebatnya engineering, kejuruteraan manusia yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata pula lagi, dia kata saraf ni, badan kita, ujung kepala sampai ujung kaki ni ada nerve system. Nerve, ada sistem saraf. Sistem saraf ni dia adalah sistem elektrik badan. Anak kita pergi sampai US, pergi sampai UK, pergi buat electrical engineering. Ni, dalam badan kita ni ada electrical engineering. Sistem saraf ini adalah sistem elektrik badan manusia. Dalam badan manusia ni, dia kata sistem saraf ni, dia duk hantar impulse. Dia kata, dia duk hantar apa? Impulse ni nak kata apa? Macam isyarat, macam denyutan, macam dia duk tembak isyarat tu, isyarat daripada saraf manusia ni, dia kata 90 meter satu saat. Ni, elektrik duk jalan ni, dalam badan kita ni ada elektrik. Dia duk berjalan ni, dia kata, dalam masa 1 saat, dia tembak 90 meter punya pi, dia punya elektrik dia. Kalau tembak tak pi, tak lama. Ni, engineering. Allah buat dari segi elektrik punya engineering. Dalam badan kita ni, electrical. Dalam badan manusia ni. Jantung kita, dia kata. Ni saya bukan doktor nak pergi cakap ni. Saya pergi bekas student saya, nanti dia hantar tag. Dia nanti tengok ni lah ni. Hai Ustaz, nak jadi doktor kan? Nanti kata betul. Tapi benda ni doktor duk abang. Cuma doktor tak ada peluang mai kuliah maghrib nak abang kat kita. Dia cuma boleh mai duduk dengang aja. Kalau saya cakap betul dia angguk, kalau saya tak betul dia kata ustaz dia buat dah. Lagu tu aja. Tapi kalau dia dapat peluang duduk tang ni di depan tuan-tuan semua bercakap, kita akan rasa lagi power tu. Pasal apa? Dia belajar ni, biologi ni, dia belajar. Jantung manusia ni dia kata berdegup dalam seminit berapa puluh kali? Seminit. Manusia yang normal, sehat, berdegup seminit berapa puluh kali? 70 kali. Seminit ada 60 second. Dia berdegup lebih laju daripada 1 second. Dia punya degupan. 70 kali degup. Siapa kontrol tuan-tuan benda ni semua? Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang buat kita, dia kontrol benda ni semua. Sampai orang buat kajian, ni semua orang putih. Dia buat kajian, dia kata kita menapah. Dalam 24 jam, kita menapah berapa puluh ribu kali. Duk tarik napah keluar, ni. Berapa kali? 23,000 kali. Average orang, dia kata. Atau saya fikir kawan penat ni, dia lagi, dia double pada 23,000 lah. Dia boleh main 46,000. Dia duduk menyawa sampai mata duduk main putih-putih lagi tu. Itu penyakitnya. Ni dia kata ni orang yang normal, orang sihat biasa ni dalam 24 hours dia menapah 23,000 kali. Tuan-tuan, siapa bagi tu? Kita menapah 23,000 kali. Allah bagi. Kalau Allah potong setengah daripada tu, habis kita. Semua ni Tuhan datang. Dia atur, dia buat. Dia kata kajian mengatakan orang yang bersin. Waktu dia bersin tu, semua sistem yang ada dalam badan dia stop. Betul tak betul? Tuan-tuan balik cari lagi. Bersin ni, bila satu orang dia bersin tu, masa dia bersin tu, semua sistem badan dia stop. That's why dia kata apa? Kita kena kata Alhamdulillah. Pasal apa? Lepas bersin, Tuhan on balik sistem semua. Dahsyat tuan-tuan. Bila kita baca-baca, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar. Baru bila kita baca ayat cerita tentang kejadian manusia ni, kita tahu benda-benda ni, baru kita nampak Allah Subhanahu Wa Taala memang Tuhan Maha Besar.
Dia kata dalam retina mata manusia. Ni, mata kita ni ada retina. Retina mata manusia ni terdapat, dia kata 100 juta sel yang sensitif terhadap cahaya. 100 juta sel. 1 juta pun banyak lah tuan-tuan. 100 juta sel ni, dia ada dalam satu retina kita, dekat kornea kita ni, retina ni, ada 100 juta sel yang respon kepada cahaya. Itu sebab kita tengok ni, kepelbagaian warna ni semua ni kita nampak. Kita tengok, kita nampak hijau ada, hijau tua ada, hijau muda ada, hijau pucuk pisang ada, biru tua ada, biru muda ada. Kita nampak perbezaan tu. Kita nampak. Pasal apa? Pasal ada 100 juta sel dia ada dalam biji mata kita ni, yang menentukan keupayaan kita untuk nak membezakan mata dan sebagainya. Tapi kajian pula kata apa? Dia kata orang lelaki lebih mudah mendapat buta warna. Dia kata orang lelaki lebih mudah mendapat buta warna 10 kali ganda berbanding wanita. Tak tahu? Nah, ya betul lelaki. Pasal apa tak tahu yang mata dia pergi jadi lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Allah bagi macam tu punya sistem dalam badan kita. Bila dia nak bagi kita sakit, dia bagi simptom dulu kat kita. Allah sayang kita sampai macam tu sekali. Tuan-tuan, orang yang duk kena heart attack, duk kena apa, sebenarnya beberapa simptom sudah pun mai dekat mereka, tapi buat tak peduli. Apa dia? Dia kata simptom sakit jantung, sakit dada. Ada tak kita duk kena sakit dada? Ada, tapi kita kata kerja penat ni, mai sakit dada. Lagu tu ya. Sedangkan itu simptom sakit jantung. Sesak nafas. Mudah penat. Dulu umur 30, umur 35, 40 naik tangga turun sehari sampai berapa puluh kali tak ada apa-apa. Dia main 50 lebih ni naik tangga lagu nak menyawa habis, kalau lubang-lubang telinga mau menyawa habis. Pasal apa tu? Dia duk main dah. Dia duk main tak apa cantik dah. Jantung dah tak apa nak cantik. Ada lebih teruk, dia main bengkak kaki. Ini semua simptom. Tuhan bagi benda ni dulu supaya kita tengok signal ni, kita pergi berubat. Tapi ramai orang tak peduli. Mudah berpeluh. Tak pasal-pasal. Duk dalam kuliah ni peluh. Lap ni sampai buah jari aku tu tarik. Macam wiper ni, tarik ni. Daripada sini tarik, main turun tu. Dia duk mudah berpeluh. Sering berdebar. Dan rasa cemas. Tak pasal-pasal. Bukan ada siapa. Tak ada. Dia main duk. Simptom. Dia kata satu tanda jantung tak apa elok. Sakit kepala. Tak pasal-pasal sakit kepala. Berdenyut. Ngap. Dia main gitu. Lenguh. Dia kata. Daripada atas tengkok ni. Dia main sampai atas bau. Dia turun sampai tangan kiri sampai ke siku. Dia berdenyut. Ngap. Itu simptom jantung tak cantik. Dia kata. Ada orang dia tangkap jaw ni dekat rahang ni. Dia rasa tak selesa, dia rasa itu simptom. Dia duk bagi signal. Siapa ni yang kata dia duk bagi ni? Dia tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia sayang kita. Dia habaq dulu. Kata hang nak sakit ni, dia habaq dulu. Sakit daripada tengkok, main atas bau sampai ke siku ni, dia kata sakit yang on and off. Sakit, lepas tu dulu. Lepas tu okey. Saat-saat esok sakit pula, dia main lenguh, bubuh plaster Jepun, plaster Cina, plaster apa, bubuh kat atas belakang apa, semua dia okey. Lepas tu dia main pula. Dia kata itu simptom jantung. Saya pun kena itu. Tak apa, cerita saya sikit. Saya tak suka cerita saya. Tapi cerita beda sikit, pengalaman. Dia duduk main macam tu. Saya telefon member pakar jantung. Member. Ni kata saya duk main ni, saya rasa berat atas tengkok ni, dia main sampai bau ni, sampai ke tangan kiri, lepas tu dada pun rasa macam tak apa. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz bagi saya teka A, B, C, saya kata A jantung, B jantung, C jantung. Dia kata, kalau mak, saya kata takkan sampai semua jantung. Dia kata, Ustaz, cut short the story. Ustaz pergi jumpa kardiologis. Dia kata. Ustaz nak pergi jumpa siapa? Saya call dulu. Panggil. Okey.
Saya pun pergi lah nak jumpa Dr. Safari dekat KPJ. Dia long queue, tuan-tuan. Bangku tu semua nak jumpa dia. Ramainya orang sakit jantung. Saya pergi dekat kaunter tu, saya abang kata, kalau nak jumpa doktor, dia kata hari ni pakcik dia pergi kat saya. Itu yang jadi tak syok tu. Dia kata, pakcik, dia kata, kalau pakcik ni, dia kata, hari ni, perasan kalau tunggu pun pakcik mungkin 6. Dia kata, tak pakcik main hari lain. Pakcik ni pasal aku balik. Saya pun turun, teringat pula lagi satu kardiologis dekat jalan Kebun Sirih. Ada satu kardiologis Cina, Dr. Ho, sebelah Bibi Kwan X-ray ni. Bibi Kwan tu bini dia ni Dr. Ho ni, dia pensyarah Universiti Melaya. Dia kardiologis. Saya teringat kat dia, saya pergi kat dia. Sebab Allah yarham mak saya dulu, ubat dia ambil kat dia. Teringat dia, saya telefon dulu, saya pergi. Masuk pergi, saya beritahu kat dia, simptom macam ni. Dia kata, you ada buat thorough check. Tak apa ke cerita ni? Dia duk main umur sakit ni, dia mau duk cerita benda ni. Dia kata, you pernah buat thorough check up? Saya kata, buat. Every year buat, Alhamdulillah lah, okey. You ada report? Saya kata, report dalam kereta. Pergi ambil, dia buka. Dia tengok, saya ada ambil stress test, saya treadmill apa semua sampai level 4. Dia kata, ni shouldn't be a problem. You okay? Dia kata. Saya kata, tapi sakit lah sini doktor. Dia tanya apa tuan? Soalan yang ni tuan-tuan boleh share. Dia tanya saya, dia kata, you duk pergi barber, gunting rambut, you bagi dia kepak kepala lah. Saya kata, itu mesti ya. Kalau dia tak kepak pun saya kepak sendiri. Pasal dia bila dia meletup tu, dia baru kita steady. Saya kata, mesti ya tu. Please. Dia kata, don't do that. Don't ever try to do that again. Dia kata, jangan buat. Okey, tabah. Sebelum tu, dia refer pergi dekat bini dia. Duit masuk kat dia lagi. Sebab bini dia pun cashier sama juga. Pergi X-ray bahagian ni. X-ray. 15 minit, siap. Mai, dia panggil masuk balik. Okey, this is what I'm going to tell you. Dia kata, ni nak beritahu. Dia kata, kita punya spinal cord, tulang belakang. Okay. Tulang dia naik makin ke atas ni, dia makin kerak. Tulang dia makin kerak. Bila you duk kepak kepala, cara force tu, dia kata, tulang-tulang di bahagian atas ni, dia berkisar. Bila dia kepak tu, dia kisar tulang tu. Tulang tu akan jadi serpihan. Akan jadi serpih. Dia kata spur. S-P-U-R. Spur. Jadi tajam. Tajam tu duk cucuk you punya nerve, dia kata. Bila cucuk tang ni, you akan rasa belah ni. Belah ni. Sampai dada kadang-kadang dia main sikit-sikit sakit. Sini dia duk main lenguh. Dia kata, jangan buat dah benda tu. Dia kata, tunjuk-tunjuk tengok sungguh. Di sini dia ada macam tajam sikit. Dia tunjuk. Saya pun tengok, saya kata, okey. Janji aku tak sakit jantung. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha Besar. Bila doktor pakar kata macam tu, balik-balik tak sakit lah. Pasal apa tu? Psikologi. Doktor pakar jantung, kardiologis kata, you tak ada kena mengena dengan sakit jantung. Ini punya pasal. Dia tunjuk bukti dengan X-ray, filem apa semua. Dia explain kat kita. Kita percaya ke apa yang dia abang tu. Balik duk tunggu sakit, tak sakit lah. Ya Allahu Akbar. Tapi apapun, signal simptom yang Tuhan bagi tadi itu adalah tanda sayang Tuhan pada kita. Bila dia main benda-benda macam ni, kita jaga. Supaya tak jadi heart attack yang serta-merta ni, dia tak jadi. Tapi dia nak mati ni, dia tak boleh kira jugalah. Tapi setidak-tidaknya, itu benda yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu kuliah perubatan, dia panggil. Kuliah perubatan. Okay. So, balik pada ayat tadi, Tuhan kata, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah keluarkan kamu daripada perut mak kamu tak tahu apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Tuhan pasang satu-satu. Dia pasang pendengaran, dia pasang penglihatan, dia pasang hati, supaya dengan anugerah Tuhan ini kamu bersyukur kepada dia. Alam yarau ilat tair. Wallahu a'lam. Kita sambung bulan depan. Yang ayat akan datang, Tuhan kata, alam yarau ilat tairi musakharatin fi jawi samai
Ma yumsikuhunna illallah. Ayat yang akan datang ni Tuhan nak suruh kita tengok pada burung. Tuhan bagi jadi burung dan burung boleh duduk terbang di udara, tak jatuh. Allah bagi jadi burung dan Allah jadikan burung tu boleh duduk fly, boleh duduk terbang di udara, tak jatuh. Tak jatuh tu pasal apa? Tuhan nak tanya. Kapal terbang jatuh, helikopter jatuh, semua boleh jatuh. Jatuh tak jatuh ni pasal apa? Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nak dia tak jatuh, dia tak jatuh. Allah benarkan dia terbang, burung tu terbang, dan Allah suruh ni, environment yang ada ni, bekerja sama dengan dia, sehingga dia tak jatuh. Tuhan nak abang jatuh. Tapi kalau Tuhan nak benda tu jatuh, bukan kata burung, kapal terbang, helikopter, apa benda pun boleh jatuh. Yang duk jadi crash ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Engineer mechanical yang duk buat maintenance kapal terbang ni ketang tuan-tuan. Bila satu kapal terbang crash, engineer tu yang diketang. Cukup takutnya. Pasal apa? Takut dia yang buat failure. Dia cek sambil lewa ke, dia cek main-main ke apa ke, sehingga berlaku benda tu sampai crash satu kapal terbang. Sedangkan sebelum kapal terbang tu dibenarkan terbang, cek ni ada checklist satu-satu. Semua tick. Semua okey. Bukan kata benda yang melibatkan mechanical engine kapal terbang saja. Aircon tak sejuk pun, dia tak bagi terbang. Punya jaga sampai macam tu. Tapi ada juga kapal terbang crash. Ada juga. Pasal apa? Tuhan nak bagi tahu. Above all, Tuhan yang kontrol. Tuhan nak bagi tahu itu kepada semua orang. Hampa panggillah engineer yang paling berpengalaman, yang lama kerja macam mana pun, cek semua, verify, kata okey. Tapi kalau Tuhan nak benda tu jadi, benda tu jadi. Itu sebab Tuhan ajak apa dia? Sebelum kita nak bergerak, Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbika lamunqalibun. Tu doa apa tu? Doa minta supaya Allah tundukkan kenderaan itu mengikut kemahuan kita. Kalau dia tak ikut kemahuan kita, dia boleh jadi macam-macam. Kereta boleh terbabas, motor boleh tertungging, kapal terbang boleh crash, macam-macam boleh jadi. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun Allah izin, jadi. Allah tak izin, tak jadi. Ikhtiar manusia, jalan. Cek semua-semua, jalan. Tapi last sekali, penggantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta Allah bagi selamat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang akan datang, dia akan mai cerita kat kita tentang benda ni. Kemudian dia akan sebut dekat kita bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bagi jadi dekat kita ni macam-macam benda. Dia bagi jadi binatang, yang binatang itu ada kulit, dan apa guna kulit kepada manusia. Dia akan mai dalam ayat-ayat yang akan datang. Kemudian dia akan menyusul dengan cerita orang kafir. Atas dunia, mereka tak mau percaya benda ni semua. Di hari akhirat esok, mereka nak start, nak blame sana sini. Dia kata kami dulu jadi lagu ni pasal ni. Kami dulu pasal ni. Pasal ni, duk tunjuk macam-macam. Tuhan kata hari ni bukanlah hari aku nak dengar alasan. Hari ini adalah hari pembalasan. Nah, insya-Allah panjang umur kita sambung pada bulan depan. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا
وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.